Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam kamu tengok ni, topik yang pertama dalam tingkatan 4 ni fungsi kuadratik dan persamaan kuadratik. Dan dua tu lebih kurang sama je, nama je beza. Cerita dia hanya pasal kuadratik. Kamu belajar dalam tingkatan 3 dulu linear. Linear maksudnya apa? X dia single. Dan sekarang kuadratik. Kuadratik maksudnya X dia ada square. Ada kuasa 2. Syarat dia mesti ada kuasa 2. Itu saja untuk kuadratik. Kalau ada kuasa 2, kuadratik. Tak ada kuasa 2, bukan kuadratik. Ada orang lain yang lebih kecil pada dia, okey, tak ada masalah. Kan? Okay, jadi kita tengok contoh lah. Kita panggil dia ungkapan mula-mula. Ungkapan kuadratik. Okay, kalau ikut formula asal ungkapan kuadratik ni kalau ikut formula asal dia adalah AX kuasa 2 campur BX campur C. Ini ungkapan. Ungkapan dia tak ada sama dengan. Kamu letak sama dengan, namanya jadi apa? Persamaan. Letak sama dengan, dia terus jadi persamaan. Letak sama dengan, ada fungsi. Namanya jadi fungsi. Ni saja namanya ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik, syarat dia apa? Syarat paling penting dia mesti ada ni je. Kita panggil dia mesti ada A. Maksudnya X kuasa 2 tu wujud. Macam mana nak X kuasa 2 wujud? X kuasa 2 ni wujud apabila dia 1 ke atas. Nampak? Tak kisahlah nombor dia, asal dekat ada nombor. Kosong tak boleh. Dia tak boleh kosong. A ni tak boleh kosong dia. Tapi kalau tak ada B, tak ada C, tak ada masalah. Maksudnya kalau kita tengok kat situ, kalau kita buat 3X kuasa 2 saja, ini pun kita panggil dia kuadratik. Boleh? Okay. Kalau kita tambah sikit, 3X kuasa 2 campur 5X. Ini pun kita panggil kuadratik sebab apa? Syarat dia ada kat sini. Dia ada kuasa 2 je, nama dia automatik, nama dia apa? Kuadratik. Okay. Dia buatlah 3X kuasa 2 campur 4 saja macam tu, pun masih lagi kuadratik. Sebab syarat dia kat sini. Kalau dia tak ada, tiba-tiba dia tulis 5X tambah 6. Ini bukan persamaan kuadratik. Kenapa bukan? Dia tak ada kuasa 2. Bila dia tak ada kuasa 2, nama dia apa? Linear. Nama dia ada persamaan macam-macam lagi. Kalau kuasa 3, nama dah kubik. Persamaan. Dia syarat kuadratik mesti ada apa? Kuasa 2. Ada kuasa 2 je, kuadratik. Boleh? Ini simple je kamu tengok. Kalau tu soalan dia simple je. Tentukan sama ada ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu form boleh ubah atau bukan. Soalan pertama. Okey. Soalan apa ada ni? Nur Ain ada soalan tak? Ada print ke tak? Ada. Okey, senang boleh? Okey. Jadi kamu tengok nota pun saya bagi ruang sini banyak, tak tahulah isi apa kan. Apa yang kamu rasa nak tulis, kamu tulis je kan. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu boleh ubah atau bukan. Okey, dia ada syarat tambah satu, dipanggil apa? Satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah boleh faham kita? Dia satu unknown-nya lah kan. Dia ada banyak huruf. Satu huruf saja ada. Okey. Nombor 1, ini kamu dah buat latihan kat sekolah, betul tak? Saya cerita lagi sekali je. A, X kuasa 2 tolak 5. Ini masa saya cakap tadi. Ada apa? Ada kuasa 2, nampak? Jadi maksudnya ini adalah kuadratik, satu pun boleh ubah. Nampak kan? Okey, B siapa B kat sini? 2X kuasa 2 campur X kuasa negatif 2. Okey. Sini kamu tengok, dia ada satu special. Kan? Dia ada kat sini, ada kuasa 2. Tapi ada gangguan. Gangguan dia mana? Ada kuasa negatif. Kuasa negatif tak boleh.
Kena ingat, kuasa negatif tak boleh. Kalau ada kuasa negatif je, nama dia automatik dia bukan ungkapan kuadratik. Sebab dia hanya boleh ada kuasa positif. Dua paling besar. Okay. C. C kat sini 3. Y kuasa 2 tolak 3X campur 1. Yang ini dah okey dah, cantik dah. Y dia kuasa 2, cantik dah. Y kuasa 2. Syarat dia. Tetapi apa? Dia ada 2 unknown. Kita tak mahu. Kita nak apa? Persamaan kuadratik, ungkapan kuadratik satu pun boleh ubah saja. Okey. Kemudian seterusnya dia bagi kat situ negatif 1/2 M kuasa 2. Okey, fokus kita kat sini adalah dekat M kuasa 2, bukan perkali dia kat depan. Yang ni berapa nombor dia kita tak kisah. Kita tak beli, asalkan benda tu wujud, kosong je tak boleh. Yang penting yang ni. Ni kuasa 2 maksudnya kuadratik. Satu pun boleh ubah, terus betul. Yang ni adalah kuadratik, satu pun boleh ubah. Okey. Yang E tu tak payahlah, teruk sangat cerita dia E tu. Nampak sangat E tu cerita apa? Dia kuasa 3. Kuasa 3 automatik dia bukan ungkapan kuadratik. F pun sama, itu nampak sangat. Kuasa dia apa? Kuasa 1/2. Kuasa 1/2 pun tak boleh. Tak boleh dalam ungkapan kuadratik. G, kita tengok G. G pula cerita dia bagi apa? 1/X kuasa 2 campur 4X tolak 1. Yang ni kat bawah. Bila dia duduk kat bawah, sebenarnya dia adalah apa? Kuasa negatif. Nampak? Benda kat bawah, kita naik ke atas, dia jadi apa? Kuasa negatif. Kuasa negatif memang tadi kita dah cerita tadi, tak boleh. Okay. H, P kuasa 2 tolak 1/2 P campur 3. Nampak? Yang ini kuadratik. Yang ini komplit. Dia ada kuasa 2, dia ada kuasa 1 dan dia ada kuasa kosong. Kuasa kosong saya tak ada P. Yang ini okey. Automatik yang ini adalah ungkapan kuadratik yang komplit. Dia ada A, ada B, ada C. Tiga-tiga ada. Kemudian I. I ni dia nak I dia bagi apa? N tolak 2. Yang ini dia bagi dalam bentuk kurungan. Bila bentuk kurungan kita kena buat apa? Kita kena kembangkan dulu. Bila kita kembangkan, dia akan jadi kat sini. Kembangkan akan jadi N kuasa 2 tolak 2N. Automatik nampak ada kuasa 2. Bila ada kuasa 2, dia adalah kuadratik. Boleh faham kan? Ini mudah ni. Mula-mula dia biasalah dalam apa belajar ni dia tak bolehlah keluar soalan kebat kan. Nangis tau. Sebab tu saya follow buku teks kan senang. Kamu akan belajar 2 kali juga sekolah belajar. Sebab saya sebenarnya tugas saya sebagai guru tuition ni, saya membantu cikgu sekolah sebenarnya. Sebab apa? Cikgu sekolah tak sempat. Bulan 4 ni baru nak start ni. Kan? Nak habiskan kamu punya syllabus ni. Depan bulan 3. Dengan exam lah, dengan apalah macam-macam lagi kan. Belum tentu tiba-tiba tak tahulah jadi apa pula kan. Ada yang tak tahu sekolah, quarantine ke apa, macam-macam jadi. Dia kena kejar. Jadi mungkin cikgu akan laju sikit nanti. Jadi saya akan cover kat situ sikit. Okay. Okey, kita masuk bahagian seterusnya, nombor 2. Tentukan nilai ABC. Yang ini pun sangat mudah. Tapi yang ini antara core. Antara benda penting dalam kuadratik adalah ABC. Okay. Jadi ABC apa ABC sebenarnya? AX kuasa 2 campur BX campur C. Okay. A itu adalah perkali. Kita panggil perkali dalam bahasa Melayu. Perkali untuk X kuasa 2. B ni untuk perkali untuk X. Yang ni dia punya tau, tambah ni. Ni B yang punya. Kawan lain. Ni C untuk orang yang tak ada X. Okay. Kita tengok yang pertama simple lah. Nombor 2. Soalan A tu dia bagi 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 1. Ni jelas dan nyata. Kalau keluar soalan macam ni, kamu kena cakap apa? Masih.
Kan? Nampak soalan macam ni dia kata cari nilai A, B dan C. Tengok Allah macam ni. Memang nak bagi markah orang kata. Jadi siapa A kita? A sama dengan 2, B sama dengan -5 dan C sama dengan 1. Ini mudah. Okey. Untuk B pun sama juga kat sini. B pun sama juga. Senang juga. B X kuasa 2 tolak 2X. Ini pun mudah. Okay. Cuma kadang-kadang pelajar terlepas pandang lah tengok kat sini. Cikgu ni tak ada apa pun. Tak ada apa maksudnya apa? 1. Okey. Jadi B -2. C kosong. Tak ada. Kan? Okay. Kalau tak tulis boleh tak? Boleh. Kan? Contoh dia minta A, B, C. Tapi kalau dia soalan dia kata tentukan nilai A, B, C. Kamu kena tulis juga C kosong. Dia kosong buat tulis. Tak boleh. Sebab dia nak nilai tu. Soalan dia kata apa? Dia kata tentukan nilai A, B, C. Kosong adalah jawapan. Kosong adalah jawapan. Okay. C 1 tolak X tolak 2X kuasa 2. Yang ni dia susun terbalik. Saja dia susun terbalik kan. Jadi A kita siapa guys tu? A adalah kuasa 2 punya. Siapa kuasa 2? Tengok. 2 dengan negatif ni 2 ni yang punya. Jadi A tu adalah -2. B kita kat situ. Sini. Negatif ni tak ada orang. Maksudnya negatif 1 dan C adalah 1. Okay. Ini kamu kena cekak sebab nanti kita nak gunakan kalkulator. Dia tengok je kamu tangkap dah. Siapa A, siapa B, siapa C kan. Ada kalkulator? Ada. Tak pernah nanti lah. Dia pakai. Dia mula-mula ni tak pakai lah. Tak tolong tu. Senang sangat dia pakai kalkulator kan. Okay. F. Tengok. Tiba-tiba F terus laju saya ni. Saya salah tengok. Itu bukan C. Ini E kan. Salah huruf rupanya. E. Pergi dekat C balik. C 2Y kuasa 2 campur 1. Jadi yang ini maksudnya apa? A sama dengan 2. B tak ada. Y tak ada. Jadi B kosong dan C sama dengan 1. Okey. Kemudian kita punya D. B kat situ adalah -1/2 P kuasa 2 campur 4P. Ni pun senang juga. A dia kuasa 2 punya. Siapa? -1/2. B P yang punya. Tuan dia siapa? 4. Okey. Jadi kat situ D dah, E dah buat. F dia pergi dekat F. F seorang-seorang saja F. F dia bagi kat situ adalah 4X kuasa 2. Kalau dia bagi ni siapa? A saja. Tapi sebab soalan dia kata tentukan nilai A, B, C. Kita kena tentukan nilai A dia sama dengan 4. B sama dengan 0. C pun 0. Dia tak ada. Okay. G. Ni pun jelas. Tengok mana pemadam ni. Tengok G. H kuasa 2 campur 3/2H tolak 4. Jadi kat sini A kita adalah H kuasa 2. Orang depan dia tak ada orang. Maksudnya 1. B dia H. Orang depan H adalah 3/2. Dan C sama dengan -4. Senang Okay. H 1/3 K kuasa 2 tolak 2. K kuasa 2 orang depan dia adalah A. K tak ada. Ini silapan paling tak sonoh dalam dunia selalu kan. Diskaun. Tak boleh diskaun Okay. Kalau dia 1/3 tu 3 lah. B tak ada. K kosong. Jadi C dia -2. Kamu dapat jam lah. Siapa A, siapa B, siapa C kan. I kat sini adalah 2R. R tolak 3. Yang ni macam tadi. Kamu ingat soalan. Kita kena kembangkan dulu. Kita kena kembangkan 2R darab R akan jadi 2R kuasa 2. 2R darab -3 jadi -6R
Jadi automatik kat sini A akan dapat 2, B kita negatif 6 dan C kita tak ada kosong. Ini nak cam A, B, C. Yang ni senang. Kalau kau tengok dalam kutip panjang cerita dia. Kan? Dia cerita sebelum nak sampai sini macam-macam dia cerita. Kan? Yang pelajar selalu lupa dalam soalan exam, yang ni kamu biasa boleh buat. Kamu tahu siapa A, siapa B, siapa C. Senang kita dapat. Kan? Tapi yang lupa apa? Apa guna A, apa guna B, apa guna C. Siapa A ni? Siapa B, siapa C. Yang tu kita akan tengok sekejap. Okay? Tengok. Nombor 3. Tak ada nombor 3. Terus pergi 1.1B terus. Sufian dengan Nur Ain, kalau ada soalan kamu boleh tanya. Tanya saya terus. Okay. Tengok. Dalam ni. Kamu pun kalau ada apa kamu tanya je. Tanya je. Ya. Tak ada masalah. Walaupun kamu rasa benda tu macam simple ke, nak tanya ke, tak kisah tanya. Tanya tetap tanya. Soalan tetap soalan. Okey. Kita tengok terus 1.1B. Nombor 1. Tentukan bentuk graf fungsi kuadratik. Ini penting. Panggil dia bentuk graf. Okey. Bentuk graf. Bentuk graf dia terpulang kepada A. Ni AX kuasa 2 campur BX campur C kuadratik ni untuk graf kuadratik lah. A ni dia bagi bentuk graf. Bentuk graf. Maksudnya apa? Kalau A kita positif, kita punya graf kita akan jadi bentuk senyum. Kan? Kalau A kita negatif, bentuk graf kamu akan jadi bentuk masam. Yang ni kamu dah cerita kan? Dia kena ingat kan? A senyum, positif senyum, negatif masam. Bentuk graf. Tapi kalau kita tulis macam ni, kadang-kadang kita lupa. Ada soalan, dia tanya apa? Dia tanya julat. Julat kamu, alamak positif macam mana tulis julat positif? Positif maksudnya apa? Apa maksud positif? A lebih besar daripada kosong. Ini julat. Kalau tanya apa maksud positif? Positif maksudnya lebih besar pada kosong. Itu maksud positif. Negatif? Apa maksud negatif? Negatif maksudnya apa? A lebih kecil daripada kosong. Kadang orang tanya kita positif apa? Kita positif. Positif kita cerita lah kan. Tapi kita dalam arti kita bukan saja cerita, kita kena tulis. Tulis dalam bentuk apa? Kita panggil bentuk ketaksamaan ni. Soalan ni biasa tanya julat. Cari julat nilai A. Kamu dapat, julat nilai A bentuk graf. Kamu tengok tu, dia nak apa? Julat A bentuk graf. Kalau dia nak cari nilai A, kita kena kira. Itu lain. Soalan dia kadang-kadang, dia trik dia. Cara dia tanya je trik dia. Okay? Kat sini, soalan ni dia minta apa? Tentukan bentuk graf. Tentukan bentuk graf. Ini senang. Kan tengok soalan dia bagi. Soalan pun dalam buku teks pun 2 soalan je dia bagi kat sini. Fx, nampak? Dia dah keluar binatang ni. Bila dia tulis benda ni, automatik benda ni kita namakan dia sebagai fungsi. Nampak? Fungsi tak semestinya huruf F. Tapi cara kita tulis macam ni. Kalau kau belajar dalam kau belajar MAT sekali senang sebab dia belajar serentak kan. Dalam MAT fungsi ada fungsi, MAT pun ada fungsi, senang. Kan? Dua-dua MAT kan dua-dua kan? MAT dah belajar. Sikit je baru. Fungsi juga kan? Senang. Mula-mula ni memang senang. Awal-awal semua. Supaya apa? Bagi kamu relax. Lepas form 3 kan? Exam pun tak ada. Kan? Tiba-tiba masuk-masuk terkejut. Pelik kan? Relax. Pelan-pelan. MAT, kalau matematik, bagi saya matematik tingkatan 4 pun syllabus baru ni agak mencabar juga. MAT pun mencabar. Lebih kurang sama. Dulu jauh beza tau dulu. Dulu jauh beza. MAT gila gempak dulu. Kan? MAT okey, biasa-biasa. Sekarang tak ada. Syllabus baru dia lebih kurang sama naiknya. Gila dia. Sama naik. Kamu tengoklah buku. Tengok. Kamu tengok betul. Okey, jadi kat sini tentukan bentuk graf. Bentuk graf
Benda pertama tadi yang kita belajar tadi dah. Kita kena cam cerita dia siapa A kat sini. A adalah sama dengan 1. B sama dengan negatif 4 dan C sama dengan 1. Tapi bila dia tanya bentuk graf, fokus kita dekat A. Kalau A kita ni positif, maksudnya bentuk graf kita adalah senyum. Nampak? Ada kadang-kadang sebut soalan ni, tentukan bentuk graf, kamu nak tulis macam mana? Okey lah. Kan? Jangan cakap bentuk graf adalah bentuk senyum. Okey, betul ni. Buat. Sebab soalan dia sama ada ni ataupun ni. Okey, kamu pun buat bentuk macam tu. Dah, itu je jawapan dia. Kamu tulis ni saja, tak kira A. Ni saja, ni jawapan dia. Sebab soalan dia berapa markah? 1 markah. Tentukan bentuk graf, 1 markah. Nampak? Tiba-tiba ada 2 pun. Ada 2 maksudnya apa? Kalau 2 markah maksudnya dia suruh tulis istilah A. Kamu fahamlah cerita dia, bentuk graf ditentukan oleh A. Nampak? Tapi kalau soalan objektif, dia bagilah macam mana pun, kita tak peduli dengan kerja. Kena faham cerita dia saja. Okey? B. Dia bagi apa? Gx. Ini pun fungsi kuadratik negatif x kuasa 2 campur 2x tolak 4. Bila kita dah tahu cerita dia, maksudnya kita tak tengok yang lain lah. Kita tahu bentuk graf, efek dia dekat mana? Dekat A saja. Jadi kat sini A dia adalah negatif 1. Jadi bentuk graf kita adalah bentuk. Okey, tapi persamaan dalam exam kamu janganlah tengok dia bagi macam ni, tak ada. Biasanya dia bagi macam mana? Dia bagi bentuk yang belum jadi macam ni. Ada bracket, kena expand dulu, ataupun dah bentuk perkataan, kena cari dulu dia punya apa? Fungsi tu, baru tentukan bentuk graf. Dia ubah sesuai sikit. Boleh? Okey. Kita tengok nombor 2 terus, nombor 2. Nanti kita tengok macam mana nak lakar pula. Okey, nombor 2 tu dalam kutip 2 soalan dia bagi. Bagi setiap fungsi kuadratik, nyatakan julat. Dan sebab itu dia nampak. Nyatakan julat nilai A. Soalan ni senang. Tapi ada setengah pelajar dia tak tahu nak jawab apa. Sebab apa? Dekat graf tu apa nombor tak ada. Betul tak? Tak ada nombor. Kamu dah tahu apa jawab tengok ni. Tak tahu jawab apa ni. Ni julat ni. Penatang ni lah julat dia. Nampak? Yang tu jawapan kita. Ini nombor 2 kat sini. Kalau dia bagi A kat situ, dia bagi bentuk dia, dia bagilah graf dia. Ukirlah macam mana pun graf dia, dia buat senyum. Soalan dia, nyatakan julat bagi nilai A. Soalan pertama. Jadi julat kita apa? A kita. Kalau senyum, lebih besar pada kosong. Ni jawapan pertama. Benda ni kita panggil dia julat. Nampak? Okay. Yang kedua dia kata apa? Nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik minimum maksimum. Ini mudah. Kalau dah disenyum, titik dia kat mana? Paling bawah. Ini kita panggil apa? Titik mempunyai titik minimum. Okey? Cuma kadang-kadang tu yang cuba kita tadi lah. Kamu tengok soalan ni, nombor apa pun dia tak bagi, tiba-tiba dia tanya nyatakan julat. Kamu kena tahu lah julat tu apa. Julat tu yang ni penting. Yang ni selalu pelajar lupa. Kalau dia bagi nombor, kamu henti kira. Tak ada nombor ni. Kosong. Apa benda pun tak ada ni. Okay. B pula. B, terbalik je cerita dia senang. Dia terbalik, dia bagi ni. Tarik. Dah. Bentuk apa? Bentuk masam. Bila bentuk masam, julat kita adalah A lebih kecil daripada kosong. Kalau A lebih kecil daripada kosong, kat mana titik kita? Kat sini. Ini kita panggil apa? Titik maksimum. Bahasa Melayu, maksimum. Maksimum. Okey? Ini senang lah, tapi graf kita tak semudah inilah. Dia bagi macam-macam. Kat merata dia bagi graf kat hati dia. Kan? Kadang-kadang kat bawah ni, dia tak kisah. Jangan tengok kat mana graf tu duduk. Tengok dia punya bentuk dia. Okay. Ini bentuk yang mengatakan kalau bentuk senyum, minimum. Bentuk masam, maksimum. Okay. Kita boleh pergi terus nombor 3. Laju ni. Laju lah buku teks tu. Kita ambil latihan je kan.
Bukan kamu dia punya aktiviti. Boy, dia punya cerita panjang. Sekejap. Okey, tengok nombor 3 Nombor 3, 1.1b. Saya ambil graf dia lebih kurang. Soalan dia minta apa? Tentukan titik maksimum. Kena ingat Bila dia kata titik, apa-apalah titik. Dia suruh cari titik, maksudnya kamu kena bagi dalam bentuk apa? Koordinat. Koordinat mesti ada apa? Mesti ada X, mesti ada Y. Okey? Kalau kita tengok untuk titik tengah pula, titik minimum atau maksimum ni, titik minimum atau maksimum, biasanya kita akan cari apa dulu? X dia adalah sama dengan paksi simetri. Paksi simetri maksudnya apa? Duduk tengah. Nak cari duduk tengah, kita boleh buat apa? Kita boleh gunakan purata. Purata dia punya, kita panggil dia punya apa? Apa nama dia? Saya kan lupa nama dia. Dia punya, aduh, lupa pula nama ni. Nama orang ni dah lupa selalu kan? Apa nama dia? Dia punya purata bagi dia punya, nantilah kalau ingat kita tahu lah. Kita nak cari paksi simetri, kita boleh gunakan purata. Okay, purata maksudnya apa? Campur bahagi 2. Campur bahagi 2. Itu purata. Okey. Contoh macam mana kita nak dapatkan purata? Purata contoh, kalau dia bagi ni, kita tengok dekat pintasan dia. Pintasan X dia. Ini kita bagi pintasan X. Kita ambil nilai ni, A ni dengan B ni kita campurkan. Nak dapat tengah-tengah ni. Sebab tengah-tengah ni kita punya X. Kita panggil apa? Persamaan paksi simetri dia tengah. Kita ambil apa? A campur dengan B, kemudian kita bahagi 2. Okey? Kadang-kadang dia tak bagi paksi, dia bagi merata, dia bagi paksi dia kat sini. Dia tak bagi koordinat ni, dia bagi koordinat ni dengan koordinat ni sama juga. Sama juga. Yang kita ambil apa? Kita kena ambil dia punya X dia. Ambil dia punya X kat sini, ambil dia punya X kat sini. X1, X2 kat sini. Jadi nak dapat tengah-tengah ni sama cerita dia. Kita dia ambil apa? X1 campur X2 bahagi 2. Itu kita panggil dia nak dapat apa? Paksi simetri. Dapat X dia lah. Titik. Koordinat X ni. Dia pergi jauh ni. Koordinat Y macam mana? Koordinat Y kita ambil masukkan X. Masukkan X dapat Y. Nanti kita tengok. Okay? Untuk soalan A, tengok graf dia. Saya ambil lebih kurang graf dia. Graf dia bagi macam tu. Kita tengok graf dia. Okay? Contoh kat sini 0. Sini 8. Yang ni dia bagi graf. Kita boleh tengok. Kamu tak payah kira pun tak apa. Kamu tengok dekat graf tu sendiri boleh kira dah. Jadi berapa graf dia kat sini? Koordinat sini adalah apa? 4 dan 15. Negatif 15. Ini kita panggil titik. Okey. Ini kalau dia bagi graf. Kalau dia tak bagi, baru kita kena kira. Okey. Tengok. Boleh tengok B. Tengok B. B. Terus. Graf dia. Okey. Ini. Tengok dia punya ni kat mana? Titik maksimum dia. Titik maksimum dia tengok betul kat sini. Jenuh. Juling mata kira ni. Berapa tu? Kamu nampak tak? Dekat 3 kan? Dekat 3. Betul. Sini koordinat dia 3. Atas dia
15 tak sampai 15. Ada 7 kotak. 5 maksudnya 2 kotak. Kalau 5 maksudnya 2 kotak kecil tu nilai dia 1 eh. 2 kotak kecil tu nilai dia 1. Maksudnya kita akan dapat 11, 12, 13.5. Kita tengok. 13.5. Okey? Boleh betul? Okay, kamu tengok 0 sampai 5. Maksudnya apa? 2 kotak kecil je, 2 kotak tu nilai dia 1. Tapi kalau koordinat ni kena kira betul-betul lah ikut graf ni. Kita tak kira persamaan, kita ikut graf saja. Okey? Tengok. Cuba try C dengan D. Sama tak? Tengok koordinatnya. Boleh cuba. C dengan D. C tu sebab dia tak bagi nombor dah. Kan? Kita boleh agak-agak. Sebab untuk C, bila dia bagi macam ni, sini dekat Y dia kita boleh tengok. Dekat X kan kita nampak, nombor dia bagi apa? Koordinat dia. Dia bagi sini negatif 4. Kosong, sini kat kosong. Jadi tengah-tengah dia apa? Kita ambil purata. Purata maksudnya apa? Negatif 4. Negatif 4 campur dengan kosong bahagi 2. Kita akan dapat jawapan kita apa? Negatif 2. Jadi koordinat X kita adalah negatif 2 situ. Y dia kita nampak. Y memang boleh kira. Y sebab dia bagi ke situ duduk ngam-ngam dekat 4. Jadi koordinat kita negatif 2, 4. Okay. D pun sama juga D. Kita tengok D. Untuk D, sama tak cerita dia. Tengok graf dia. Okay. Untuk yang kat rumah, Sufian dengan Nurain, kalau tak clear, buka buku teks. Tengok buku teks. Buku teks clear. 03. Yang ini dia bagi 43. Okay. Ini kadang-kadang cikgu apa benda pun tak ada ni. Ini lagi tak seronok. Pasti Y. Y pun tak ada ni. Kan? Tapi kita boleh congak. Kita boleh ambil. Sebab apa kat sini? Ini 3. Okay. Jadi ini kosong. X dulu. Kosong dengan 4. X kita sini 4, sini kosong. Jadi kosong campur dengan 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. Jadi koordinat sini untuk X adalah 2. Okay. Untuk Y tak boleh buat apa. Kita kena kira kotak. Kira kotak. Tengok kira kotak. Dia duduk dekat 2. Negatif 2. Tengok. Dia dapat negatif 2. Tengok. Negatif 2. Negatif 2. Betul? Tengok. Dapat tak? Macam mana dapat negatif 2? Ikut cikgu tak boleh lah. Kena dapat macam mana? Kita ambil kat 3 tu. Kat 3 ni. Ni. Nampak? Kan? Bila kita buat macam ni, sini 3. Jadi dia bahagi sini, bagi tengah lagi. Kita boleh agak lah. Jadilah yang bawah tu negatif 2. Okay? Boleh bagi. Kat rumah ni pun boleh tengok. Boleh tengok ni. Di sini 3. Okay. Ini saya potong ni. Tanda sini. Sini. Tanda sini.
Jadi bawah tu adalah negatif 2. Okey. Boleh? Okey. Baru kita tengok yang macam mana C ni baru ada dia punya, orang kata apa? Soalan yang nampak sikit lah macam soalan form 4. Kan? Macam tadi benda kira tengok graf. Kamu dah belajar dalam form 3 tengok graf. Ada kan? Koordinat. Kamu belajar dah koordinat kan dekat form 3. Form 3 ada topik koordinat, ada topik garis lurus. Kamu kena tahu macam mana nak buat persamaan garis lurus. Sebab kebanyakan pelajar yang sangkut dekat tingkatan 4 masa exam nanti, kebanyakannya adalah dia dah lupa langsung form 3 ni. Dia dah seronok, okey form 3 dah habis. Alhamdulillah. Kan? Dah senang sikit masuk form 4. Dia tak tahu keluar exam berdegit soalan form 3 keluar. Okey? Contoh macam kamu kalau exam dalam bulan lepas raya, kalau kamu exam ada satu exam pertama kamu, saya tak tahu bila pertama pertama tu bulan 6 ke kan. Kamu baru belajar 2 topik. Takkan dia nak tanya 2 topik tu dah seronok sikit sangat. Kan? Berdegit dapat A+ nanti. Kan? Dia masuk form 3 punya lah. Itu yang jam masuk form 3 punya soalan. Tapi form 3 punya soalan yang dia ambil yang ada kaitan dengan SPM. Kan? Okay. Kita pergi terus 1.1C. Okay. Mana Sufian ni? Sufian, boleh Sufian? Boleh ke? Boleh, okey. Nombor 1. Tengok soalan nombor 1. Dia minta apa? Fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti yang dinyatakan. Hitung nilai C. Ini algebra lah. Algebra biasa. Cuma kamu kena ingat, kalau dia bagi A kat situ adalah Fx sama dengan X kuasa 2 campur 7X campur C. Melalui titik, ini ringkas dia melalui titik 05. Okay? Jadi maksudnya kat sini, Fx ni dia sama macam Y. Dia sama macam Y. Yang ini koordinat kita belajar X dengan Y. Jadi kita ganti masuk saja. Bila kita ganti masuk yang tinggal C lah. Contoh tengok Y. Saya masukkan sini. Ni 5. Sama dengan X kita 0,02 campur 7 kali 0 campur C. Terus senang. Apa ni mati. Yang tinggal apa? C sama dengan 5. Okey. Ini mudah. Kan? Tengok B. Dia bagi persamaan dia, fungsi dia Fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x campur C. Okey. Melalui 2 negatif 3. Kita try. Buat ganti. Jadi yang ini X, yang ini adalah Y ataupun Fx. Kita ganti pada tempatnya. Ganti bawah dia je, ikut rumah dia masing-masing. Ini negatif 3. Sama dengan yang ini 2x kurungan. Setiap kali jumpa x kurungan. Siapa x kita? 2. Kuasa 2. Tolak dengan 4. Kemudian gantikan 2 tambah C. Okey? Sepatutnya kamu kena pindah-pindah, betul tak? Tapi zaman sekarang kamu dah ada kalkulator canggih. Kena pakai kalkulator pun boleh. Kan? Tak ada masalah. Pakai kalkulator pun boleh. Kalau kita pindah-pindah, kita buat, dia dapat negatif 3. Yang ini kamu akan dapat 8 tolak dengan 8 campur dengan C. Jadi kita akan dapat kat sini C sama dengan negatif 3. Okey, kalau guna kalkulator, kamu guna function, boleh gunakan function kalkulator kamu boleh gunakan apa? Kamu boleh type ni benda ni. Ya, okey.
Nanti boleh type benda ni terus kan. Negatif 3 sama dengan tu kamu boleh type menggunakan apa? Shift calculate. Bukan shift calculate. Calculator tu. Saya pun tak ingat dah calculator tu. Alpha shift. Sorry. Alpha. Kamu tekan alpha, calculate, dia akan keluar sama dengan ni. Kemudian teruskan yang lain, teruskan tekan 2, tekan kurungan, tekan 2, tekan kuasa 2, tolak 4, kurungan, tekan 2, campur. C tu kita boleh pakai alpha X. Alpha X. Lepas tu jawapan dia kamu boleh dapat dengan menekan shift calculate. Untuk kalkulator yang warna hitam. Shift calculate 2 kali. Untuk kalkulator hitam. Kalau kalkulator mana? Oh sama. Okay. Senang. Cuba tekan. Dapat kan? Okay. Terus tambah. Alpha X. Warna merah. Tu. Tekan shift calculate. Tekan sama dengan tak apa. Jangan tekan on. Buat sekali. Kalau kamu silap, kamu jangan tekan on. Kamu boleh patah balik ni. Ni semua patah balik. Dia boleh patah balik. Dia macam kita buat, macam kita type kat komputer kita. Kan? Silap, kita back je. Okay? Tapi kalau dah biasa, kira biasa, tak payahlah buat benda tu. Kan? Tiba-tiba dia bagi satu benda persamaan, dia pelik. Panjang kita nak buat. Kita guna kalkulator. Kita akan dapat C negatif 3. Dapat? Sekali lagi, 2 kali. Shift calculate sekali lagi. Shift calculate. Bawah tu. Tekan calculate tu. Dapat. Dia kena, kita ni dia shift calculate ni 2 kali. Shift calculate 2 kali. Okay. Kalau kalkulator yang putih tu, yang baru tu, dia sekali je. Sekali sama dengan terus. Okay. Ni boleh pakai kalkulator. Untuk C, sama. C, dia bagi kat situ fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 campur x campur C. Okay. Soalan ni dia bagi pintasan y 4. Pelik lain pula. Dia kata pintasan y dia 4. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan pintasan y? Okay. Okay, dalam satu graf, sifat C dia kena yang ni, ni tu. Ini adalah, kita panggil dia pintasan Y. Kat sini adalah pintasan Y. Yang ini, dua-dua ni adalah pintasan X. Pintasan X ni juga dikenali sebagai punca. Yang tu yang saya lupa nama dia tadi. Punca persamaan kuadratik adalah pintasan X. Pintasan Y berlaku macam mana? Pintasan Y berlaku apabila X dia sama dengan kosong. Itu pintasan Y kan. Pintasan Y berlaku apabila X sama dengan kosong. Jadi, bila dia bagi tahu kata benda ni pintasan Y dia 4. Jadi, 4 tu siapa punya? Y ke X punya? Y punya lah sebab dia kata pintasan Y betul tak? Siapa X dia? Kosong. Sebab pintasan Y, koordinat dia adalah 0, 4. Sebab dan C ni, C juga mewakili pintasan Y. C juga mewakili pintasan Y. Kalau soalan bagi macam ni, dia kata pintasan dia 4, perlu tak kita kira? Tak payah kira. Nampak? Seolah-olah dia beritahu. Kalau dia kata pintasan Y 4, maksud dia beritahu apa? C 4. C itu adalah pintasan Y. Boleh faham betul? Jadi kalau dia bagi macam ni soalan ni, senang. Jadi tak payah kira.
Tak payah masuk ganti pun sebab kamu kena ingat. Pintasan Y juga adalah apa? C. C adalah pintasan Y. Untuk soalan ni automatik kita tulis dulu C sama dengan 4. Sebab pintasan Y adalah C. Okey. Buka sebelah. 2 ekor ni. 2 ekor ni. Yang ini yang best ni. Kamu dah sampai sini dah belajar? Belum? Oh, tak sampai lagi. Baru 1 point yang tentukan kuadratik tadi dah kan. Okey. Jangan hantar ni pula homework nanti Cikgu kata bawa cantik dia bagi. Dah siap. Ni boleh je. Okey. Kita tengok. Dua soalan ni yang kita nak bincang hebat ni. Yang ni tak ada, hal lain tak ada. Dua ni je. Nombor 2. Tengok sekejap. Rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik. Y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Dudukkan pada paksi yang sama. Nyatakan julat bagi nilai P. Okey, kita tengok graf dia dulu. Lebih kurang, tarik. Tengok sekejap. Dia bagi graf dia satu gemuk. Besar. Okey. Boleh Okey. Tak adalah buruk sangat kan. Okey tu halal lah. Okey. Problem soalan ni macam tu lah nombor. Dekat graf tak ada nombor. Apa nombor tu? Dia bagi nama graf persamaan dia je. Dia bagi persamaan ni adalah fx sama dengan negatif px kuasa 2 campur 3. Yang dalam ni pula, yang si kurus ni adalah gx sama dengan negatif 4x kuasa 2 campur 3. Tengok. Cuba kamu tengok. Apa yang sama pada dua-dua orang? 3. Betul? Apakah 3 tu? C. Nampak? Sebab apa? Dia dua-dua bertemu pada titik yang sama. Iaitu kita panggil dia apa? Pintasan Y yang sama. Titik maksimum juga. Nampak? Kemudian lagi apa lagi sama? Aku tak perasan. Dia tak ada B. B dia kosong. Nampak? Kalau B dia kosong, maksudnya dia duduk dekat tengah. Nampak dekat tengah ni. Paksi Y duduk dekat tengah. Tengah-tengah maksudnya kosong. Sebab B tu dia menentukan paksi simetri. Jadi kalau ada nilai B dia akan gerak. Maksudnya kita panggil dia B ni dia bergerak kiri kanan. Ini saya cerita simple je. A tadi kita dah cerita. A yang pertama AX kuasa 2 campur BX campur C. Saya cerita dulu lah ni. Okey, yang pertama A dulu. A ni ada dua sifat dia. Yang pertama bentuk graf. Bentuk graf cerita dia pasal positif negatif je. Nampak? Positif negatif. Kalau positif bentuk graf dia senyum. Kalau negatif bentuk graf dia masam. Yang kedua, dia punya nilai dia. Nilai A. Contoh, kalau yang ini 5. A dia 5. Seorang lagi 3. Apa beza dia? Kamu yang bentuk graf, dua-dua positif. Dua-dua senyum. Apa beza dia? Dia senang je nilai A ni. Lagi besar, lagi kurus. Lagi kecil nombor tu, lagi gemuk ni. Lagi kembang. Kita panggil dia, saya panggil kurus gemuk. Dalam buku teks pun dia panggil, tak ingat dia panggil apa, mengembang ke mengecut. Macam lah kot. Nak cam dia cerita dia, kalau A dia kecil, dia besar. Contoh kalau yang ini, saya bagi contoh yang ni A dia sama dengan 1. Contohlah. Kalau A sama dengan 3, dia jadi macam mana? Dia kurus sikit. Macam tu. Dia bagi nombor senang kamu nampak. Kamu dapat ingat.
Lagi besar nombor tu, lagi kurus. Sorry, yang ni negatif. Sebab apa? Gram asam. Okay. Negatif, positif kita tak kira. Negatif, positif hanya tentukan bentuk graf. Nilai dia nombor tu. Jadi kita tak pakai macam nombor biasa. Nombor biasa, okey. Negatif 1 dengan negatif 3, siapa lagi besar? Negatif 1 tu lah. Itu nilai nombor biasa. Untuk dalam graf, negatif 1 dengan negatif 3 untuk A ni, negatif tu menunjukkan bentuk graf. 1 dengan 3 tu menunjukkan kelebaran graf. Contoh kat sini. Dia kata apa? Yang ini berapa nombor dia? 4. Kita tak tengok negatif. Kita tengok negatif. Kita ambil 4 dulu. 4. Yang ini P. Tengok dekat dia punya tu. Yang ini apa nombor dia? 4. Negatif tak tengok, tak ambil sebab apa? Negatif menunjukkan bentuk dia masam. Bentuk masam. Nampak? Kita tak pandang negatif. Yang kita pandang apa? Yang ini P, yang ini 4. Siapa lagi kurus? P ke 4 kurus? Tengok graf ni. Siapa kurus? 4 kurus betul tak? Jadi kalau 4 kurus maksudnya siapa lagi besar? Nombor lagi besar. 4. Kamu kena ingat dia lagi kurus lagi besar. Jangan dia terbalik Dia yang kurus ni besar. Maksudnya P. Boleh tak P ni nombor dia 5? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab sebagai tahu kamu, yang kurus ni, kalau yang kurus ni 4, yang gemuk ni mesti kurang pada 4. Ingat, dia lagi besar, nombor dia lagi kecil. Lagi kecil kurus graf tu, nombor dia lagi besar. Faham ke? Dia terbalik cerita dia. Dia kadang-kadang aku kejam, dia terbalik. Dia kita panggil dia songsang. Songsang. Okey. Jadi kat sini soalan dia tanya apa? Dia minta kat situ nyatakan julat nilai P. Jadi nilai P ni dia lebih besar ke lebih kecil pada 4? Lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Sebab dia graf dia lagi besar daripada yang ni. Bila lagi besar, lagi kecil. Jadi jawapan kita kat sini, P lebih kecil pada 4. Dia yang susahnya ini lah. Sebab nak faham cerita dia, banyak cerita nak kena faham. Tapi jawapan dia ni je. Jawapan dia ni je. Kan? Kalau orang tanya, apa jawapan, berikan justifikasi. Dia kena ada justifikasi. Justifikasi dia kenapa? Kita bagi kenapa justifikasi kita? Sebab kelebaran. Kan? Lebih lebar graf tu, nombor dia akan jadi lebih kecil. Kan? Lagi kecil graf tu, nombor dia akan jadi lebih besar. Ini kita panggil dia nilai untuk A. Boleh Sufian? Sufian? Boleh, kena ingat dia terbalik tau. Sebab dia terbalik dia bukan, biasanya kita kalau besar-besar nombor, kecil-kecil kan? Tak. Kan? Sifat A ni nilai dia terbalik. Kan? Kecil, besar. Nombor besar, kecil. Okey? Ingat dah, betul? Boleh? Nanti kau belajar yang ni, nanti dah sampai bab ni, baru kan? Bila tolong explain ke depan. Dia punya belagak keluar. Lain macam kan? Okey. Nombor 3 ni ada gambar otak tau. Dalam buku teks kamu, dalam buku teks tingkatan 4, tingkatan 5, sama cerita dia. Kan? Ada gambar otak je siap. Soalan dia sebab apa? Dia soalan kebat. Kan? Okey. Jom kita tengok soalan nombor 4. Nombor 4 pula. Nombor 3. Okey. Ada graf saya lukis dulu sebelum saya baca soalan tu. Kita lukis graf dulu walaupun tak cantik. Tulisan saya ni
Dulu saya masa muda-muda dulu saya lukis memang cantik. Semenjak dah berumur ni tangan dia dah lari. 14 sini H. Ni saya nampak dah. Apa H? C. Nampak penatang ni nama dia apa? C. Betul bukan bergaduh dengan kawan kamu. Kan? H apa? C. Bukan H ke? C. H tu adalah C. Sudah. Tak pening. Kan? Kita faham. C tu apa? Jangan jawab H balik. Kan? C tu adalah pintasan Y. Kan? Pintasan Y. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik. Dia bagi graf. Okey, nombor 3. Apa graf dia? Fx sama dengan Kx kuasa 2 campur dengan 6x campur dengan H. Okey. Titik A itu adalah titik maksimum. Bila maksimum kita boleh turun. Fungsi simetri dia duduk dekat nombor 3 dan sini 14. Kita boleh buat sendiri. Okey. Diberi K ialah integer. Soalan dia. K ialah integer. Okey. K berada di antara negatif 2. Bila dia kata K integer, kita senarai dulu calon-calonnya. Dia kena ada calon ni kan. Siapa calon-calonnya? Boleh ke negatif 2? Tak boleh sebab ini lebih kecil. Antara. Jadi mesti siapa? Negatif 1, 0 dan 1. Sebab itu kita bagi dia calon-calonnya. Sebab berada di antara tu. Kalau dia letak 12, kau jangan senarai macam tu pula. Satu kecil pula. Senarai. Ni kalau dia bagi kecil macam ni. Nyatakan nilai K. Nilai K yang mana? Tengok. Nilai K duduk kat mana? Nilai K duduk dekat A. Nampak? K adalah A. Jadi A kita bentuk graf tu apa? Masam. Jadi kalau bentuk graf kita masam, mana satu jawapan kita? Negatif 1. Soalan susah tau. Kalau tak pernah buat soalan ni, jumpa dalam exam. Sudah, datang apa ni? Nyatakan ni. Nilai K apa pun tak bagi. Kan? Mula jam ni. Kan? Kamu berganti pula masuk. Ganti kat sana. Ganti kat sini kan. Bila kamu ganti, koordinat ada satu. Kamu tak boleh ganti. Sebab apa? Bila kamu gantikan koordinat, K dengan H tergantung. Tak selesai. Kena faham. Jadi, bentuk dia apa? Masam maksudnya negatif. Jawapan kita adalah K sama dengan negatif 1. Nampak? Kalau masuk exam pun kena ingat. Ni soalan susah. Kan? Tengok saya buat memanglah senang. Senang aja aku buat kan. Senang. Kan? Tapi sebenarnya dia adalah susah. Dengan menggunakan nilai K. Okey, kita stop situ dulu. Bila dia kata dengan menggunakan nilai K, kita kena tukar persamaan ke atas tu bertukar menjadi sama dengan negatif X kuasa 2 campur 6H 6H tak. Campur 6X campur H. Nampak? Kita dah ganti K. Itu maksudnya dengan menggunakan nilai K tadi. Hitung nilai H. Macam mana ni nak hitung nilai H? Kita ada maklumat tu. Ada koordinat. Soalan ni macam tadi. Cuma tadi dia letak C. Kita dah buat soalan ni sama ya. Soalan ni tadi kita cari apa? Cari nilai C. Dia tukar huruf jadi H. Kadang-kadang ada pelajar dia confuse. H. Macam mana? Tadi ni baru buat C. C dia dah faham dah. Tukar H dia pelik. Sama ya kaedah dia. Apa kita ada? Kita ada koordinat 3 dengan 14. Yang ini X, yang ini Y. Masukkan saja. Jadi dekat sini kita masukkan jadi 14 sama dengan negatif K ya. Bila kamu jumpa negatif, jumpa X, kurungan. Kan? Boleh careless tau. Tak. 3 kuasa 2 campur dengan 6 3 campur H. Boleh guna kalkulator. Yang tadi tekan. Boleh tekan terus. Cuba tekan. Dapat terus H.
Tak payah pindah-pindah. Tapi jalan kerja ganti kena ada. Ni kena ada. Nak kira tu tak payah pindah pun tak. Ambil kalkulator tekan je. Buat apa? Lupa tekan. Kalau tekan, kalau salah tekan, back. Yang bulat tengah tu, back je. Kalau kamu salah tekan, dia keluar syntax error. Kalau dia keluar syntax error, jangan tekan on. Tekan on, dia padam, rugi kena type balik. Kamu back je. Kan bulat tu, back. Benda tu masih ada, dia ada simpan. Boleh try, boleh try. Shift calculate. Ni tak, ni belum alpha X tak letak lagi X tu. X alpha. Alpha X. Dia kalau warna merah ni, dia kena pakai alpha sebab tu alpha warna merah. Kan? Jadi alpha warna merah, dia hanya boleh keluarkan berdua warna merah. Merah, dia warna merah. Kamu kalkulator ni ambil apa? Kamu boleh pakai huruf suka hati tau. Cuba kamu tak jangan pakai X, pakai C. Alpha C. Dia boleh pakai. Shift calculate je 2 kali. 2 kali. Dapat. Kalkulator ni dia pakai buku. Jadi kena ingat alpha tu dia warna merah. Bila dia warna merah, dia akan pakai function yang warna merah. Shift warna kuning. Bila shift warna kuning, bila kita tekan shift, semua yang tekan kemudian adalah yang warna kuning. Kamu dapat H berapa? 5. 5 kan? Kalau pakai kalkulator dapat tu macam ni. Kalau tak pakai kalkulator, kita kira pun sama. Kita akan dapat 14 sama dengan negatif 3 kuasa 2. Lepas tu jangan silap. Tapi kalau macam ni biasanya tak ada masalah. Negatif 9 campur dengan 18 campur dengan H. Okey, sini 14, sini akan dapat 9 campur H. Jadi H sama dengan 14 tolak 9 dapat 5. Pakai kalkulator pun boleh. Kan? Kamu dibenarkan pakai, bukan yang kata takkan nak pakai cikgu. Pakai. Ada bateri kan? Ada bateri yang pakai. Kan? Tapi kalau kamu rasa macam kira biasa lagi cepat. Kira biasa. Mana lagi cekap? Mana yang lagi kamu rasa selesa? Kan? Kadang-kadang kita rasa cepat kita tekan. Kan? Tapi saya rasa otak laju. Kalau hafal sifir 6, 3, 18, 3, 2, 9 laju. Sekejap tambah tolak ni. Kan? Cuma yang susah 6.3 pun tak hafal. Tak tahu 6.3 kena tekan kalkulator ke? Itu tak seronok. Ambil tekan kalkulator je terus. Kan? Okey. C. Okey, soalan C. Saya padam semua ni. Sufian, boleh? Boleh ke? Nurain? Okey. Tengok nombor 3. C. Yang saya padam semua dengan graf-graf ni. Tapi kena lukis semula graf. Tak apa. Okey. Nombor 3. C kat sini. Graf dia. Ini graf macam ni. Ini sama juga. Kita dah ada tadi. A kita adalah 3.14. H kita dah kira tadi berapa? 5. Betul? 5 kita dah kira. Okey, sekarang ni soalan dia, nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Berikan jawapan anda dalam bentuk fx ax kuasa 2 campur bx. Kan? Jadi bila kita pantulkan pada paksi X, mana paksi X? Ini paksi X. Okey, jadi bila kita pantul, ni pantul ke bawah. Dia akan jadi macam ni. Pantul ni kita panggil pantulan. Kan?
Jadi apa yang kau tengok efek dia? Efek dia kat mana? Yang ini ke bawah ni. Betul tak? Okay. Apa efek kat sini? 3. Berubah tak 3? Tak berubah 3. 3 tak berubah. 3x. Berubah tak x 3? Tak berubah 3. Yang berubah siapa? Y. Siapa yang berubah? 14. Betul? 14 yang berubah. 14 jadi apa? Negatif 14. Okay, lagi siapa lagi? 5 berubah tak? Berubah. 5 akan jadi apa? Negatif 5. Okay. Jadi apa yang efek dia? Efek dia adalah kita punya nilai minimum berubah. Dan tadi nilai maksimum kita 3, 14. Dia tukar jadi nilai minimum 3 negatif 14. Yang kedua, pintasan Y berubah. Yang ketiga, bentuk graf. Nampak? Bentuk graf pun berubah. Okey. Jadi kita tengok persamaan kita yang asal adalah fx sama dengan negatif x kuasa 2. K pun kita dah kira. Campur 6x. Kemudian campur 5. Okey. Mula-mula sekali kita buat adalah dia suruh tukarkan persamaan ni apa jadi bila kita patut. Bentuk graf berubah tak? Berubah. Bentuk graf yang mana? A. Positif, negatif. Betul tak? Jadi yang tadi negatif sekarang bertukar menjadi positif. Nilai dia berapa? 1. Berubah tak nilai dia 1? Sama besar ke? Makin kurus ke makin gemuk? Sama besar, betul tak? Sama besar maksudnya berubah tak? Tak berubah. Maksudnya dia akan jadi apa? X saja. Okey. B. B cerita siapa? B ni cerita dia pasal paksi simetri. Berubah tak paksi simetri? Tak berubah, betul tak? Dia duduk tengah-tengah ni je. Tetap dia duduk tengah-tengah dia. Nampak? Berapa paksi simetri kita? Masih lagi 3. Tak ada berubah pun. Nampak? Jadi berubah tak 6x? Tak berubah. Nampak? Okay. Pintasan Y. Berubah tak pintasan Y? Berubah. Yang tadi 5 bertukar menjadi negatif. Kan? Ini kita faham. Yang ini A tadi menunjukkan apa? Bentuk graf. B cerita dia pasal apa? Paksi simetri. C adalah pintasan Y. Okey? Boleh? Okay, soalan dia itu je kan? Okay. Lepas tu kita ubah soal. Tadi dia kata ni tak ada habis dah soalan tanya. Tadi dia kata dipantulkan pada paksi X kan? Apa jadi kalau dipantulkan pada paksi Y? Nampak? Kamu belajar dalam buku, dia bagi pantul paksi X. Tiba-tiba soalan exam, nyatakan persamaan bila dipantulkan pada paksi Y. Sudah. Tadi minta paksi X, minta Y pula. Paksi Y macam mana? Sini. Ini dia pantulkan pada paksi Y. Nampak? Apa jadi dekat koordinat ni? 3 berubah tak? Berubah. Baru. Ni 3 sini bertukar jadi negatif 3. 14 berubah tak? 14 berubah tak? Mana ada? Atas sama je. Kan? Dia masih lagi 14. Nampak? C berubah tak? Tak berubah pun. Kalau dia pantulkan pada paksi Y, seorang aja yang berubah. Siapa berubah? Paksi simetri. Bentuk graf berubah? Tak. Pintasan Y berubah? Tak berubah. Yang berubah apa? Paksi simetri. Jadi agak-agak kalau pantulkan pada paksi Y jadi apa? Bentuk dia negatif dan negatif X kuasa 2. Okey, paksi simetri berubah apa? Simbol kan? Negatif positif jadi negatif.
Negatif. Ni lain cerita dia jadi. Kemudian 5 berubah tak? 5 tak berubah. Okey. Ini cerita kita agak-agak lah. Bentuk dia. Sebenarnya yang lebih tepat untuk benda ni, kita panggil dia bentuk vertex. Kamu akan belajar bentuk vertex dekat next ya. Satu point. Tadi kita buat apa? C kan? 1 point C. C, okey. OD bersamaan. Oh, jauh lagi, jauh lagi. Jauh lagi, panjang lagi bentuk vertex ni. Jadi kat sini. Kemudian lepas ni kita akan belajar buat persamaan dan mencari punca. Yang penting mencari punca lah. Jadi sebelum kita habis, saya ringkaskan kejap. Yang kita belajar hari ni simple je. Yang pertama cerita dia pasal apa? Kalau fungsi kuadratik, dia panggil fx sama dengan ax kuasa 2 campur bx campur. Okay. A ni memberi dua nilai. A dua benda. A yang pertama apa? Kalau dia A lebih besar pada kosong, positif, dia senyum. Kalau A lebih kecil pada kosong, dia masam. Kemudian nilai A tu. Nilai A dia, nilai A. Apa tadi? Kalau besar, kurus. Kalau kecil, dia gemuk. Nampak? Nilai dia. Okay. B apa? B dia boleh bagi kita panggil dia melibatkan faksi simetri. Kalau ikut persamaan, kamu boleh salin lah formula dia. Faksi simetri X sama dengan negatif B per 2A. Ini kita tak jumpa lagi sebab saya letak je. Itu persamaan untuk apa? Faksi simetri. Okay. Untuk C pula adalah pintasan pintasan Y. Okay. Lepas tu minggu depan kita dah boleh masuk. Kamu dah belajar pun kadang ke depan sikit. Kita akan masuk faktor. Ini faktor paling simple sekali. Faktor adalah kita guna kalkulator. Faktor kuadratik. Kuadratik dengan menggunakan kalkulator, kamu akan gunakan mod kalkulator kamu. Kamu kena tukar kepada EQN. Kemudian kamu pilih EQN, bawah EQN tu nombor berapa? 1. Nombor 1. Kemudian kamu kena tekan mod lagi sekali. Sampai dia keluar degree. Degree pilih 2. Kenapa 2? Kuadratik darjah dia 2. Boleh kan? Betul. Sampai dia keluar A. Bila dia keluar A tu maksudnya kita masuklah soalan kita A dia berapa. Contoh kita ambil soalan di mana ni? Soalan ni. Ni kita refer sendiri soalan tak apalah. Okey, ni A dia adalah apa? Negatif 1. Cuba kau masukkan A negatif 1. Masukkan ni. A negatif 1. Tekan sama dengan. Dia akan tanya B pula. B dia 6. Tekan sama dengan. Dia tanya C pula. C berapa? 5. Okay. Kamu akan dapat nombor tu. Nombor tu adalah dia punya punca. Ataupun kita panggil dia pintasan X. Koordinat dia. Itu yang bagi nombor tu. Itu kita panggil dia punca persamaan kuadratik. Punca-punca persamaan kuadratik. Okay. Boleh?
Dapat? Dapat? Tak dapat? Oh ni A1 bukan? Bukan tekan A1 bukan dia A. Ni apa? Oh dia ikut. Tekan mod ni tadi kan. PKN 1. Kemudian ni tak mau mana kita tekan anak mana tekan mod lagi sekali. Degree. Ambil 2. Baru dia keluar A. Unknown lain. Unknown tu persamaan serentak. Pun kita akan guna kalkulator kat soal serentak. Kamu ada belajar soal serentak kan? Persamaan linear serentak form 3 kan? Dalam exam kamu ada. Dalam form 5 ni kamu akan belajar lagi sekali. Banyak benda kalkulator tu banyak guna. Sangat banyak gunaan dia. Okey? Jadi untuk hari ni sampai sini dulu insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi. Kamu ambil MAT kan? Kelas hari Jumaat lah. Jumaat jumpa ke MAT waktu yang sama. Jadi sepatutnya kelas dia malam. Tapi bulan Ramadan ni je kita pergi ke petang. Nanti lepas Ramadan malam balik lah. Relax sikit. Sekarang ni kalau saya buat kelas malam, kamu bawa habis biskut-biskut, bahu semua habis bawa kuih-kuih raya pun semua kan. Okey. Jadi tak apa. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Kita jumpa lagi hari Jumaat ni untuk kelas MAT pula. Jadi wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di rumah, terima kasih Sufian dengan Nurain. Okey. Kalau tak faham ke apa, nak tanya apa-apa, kamu boleh WhatsApp. Sama juga kamu kalau nak buat latihan kat buku teks ke homework ke tak faham, kamu boleh WhatsApp saya. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah hari Jumaat ni. Assalamualaikum.